لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami sekalian ya Allah orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat-Mu kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada penghuraian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ya Allah, jadikanlah kami sekalian ini ahli Al-Quran, ahlullah wa khassatuh, yaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mohon maaf terlewat sebab kereta saya dia berhal di tengah jalan. Orang lama, air pun tak ada, kereta minyak pun kering. Kawasan Gombak tak ada air. Minyak pun ada juga. Allah bagaimanapun, alhamdulillah dapat kita laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan dapat kita berkumpul pada pagi yang mulia ini. Pada pagi yang mulia ini saya nak bawa muslimin muslimat sekalian ke surah Al-Waqi'ah, surah tentang berita yang semestinya berlaku, confirm berlaku, sebab nama dia Waqi'ah. Waqi'ah ialah benda waqi', benda realiti yang akan ditempuhi oleh setiap manusia dan jin. Surah Waqi'ah ni panjang, cuma saya nak bincang dengan muslimin muslimat pada pagi yang mulia ini khusus mengenai penempatan kita besok. Penempatan maknanya setiap manusia dan jin akan ditempatkan di negeri sana. Penempatan ini telah pun disiap sediakan. Ada dua penempatan yang telah disediakan oleh Allah kepada manusia. Maka manusia dikehendaki pilih sekarang, tentukan sekarang. Penempatan yang pertama, ada 3 bentuk saja dia punya struktur dia, rumah dia, kawasan dia. Tak ada keistimewaan sangat pada penempatan yang pertama ini. Antara tempat ini yang menjadi tempat tinggal manusia dunia ini bila kembali ke rumah masing-masing besok. Tempat ini bentuk suasananya, pertama suasana ini samu, digelar, diistilahkan tempat itu tempat samu. Yang kedua, tempat ini digelar dan istilah sebagai tempat hamim. Yang ketiga, tempat ini buat dalam keadaan yahmum.
yahmum. Samum, hamim, yahmum. 3 keadaan yang telah disiap sediakan Allah dan telah dibentuk suasana itu semenjak hari ini. Dan sesiapa nak tempat ini boleh register sekarang. Harganya murah sangat. Harganya keseronokan, harganya kemewahan di dunia ini, harganya meninggalkan solat, harganya jangan baca Quran, harganya jangan melaksanakan segala perintah Allah. Maka tempat ini boleh kita dapat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca Quran, kita tengok tempat-tempat yang disediakan ini, terasa sangat siapakah yang akan ditempatkan di sini. Apakah saya sekarang ini layak untuk mendapat tempat ini? Ataupun saya berhajat ke tempat ini, tempat yang bernama Samu, tempat yang bernama Hamim, tempat yang bernama Yahmu, la baridin wala karim. Tak faham kan? Sebab bahasa Arab. Ada orang faham. Ustaz Aman tak ada masalah lah. Dia orang Arab. Dia Arab lisan. Orang panggil Arab, Arabul lisan. Arab dari sudut bahasa. Tapi ramai yang kita Arabul Quran. Kita baca Quran, Masya Allah macam Arab, tetapi tak faham. Bukan semualah yang tak faham. Yang kalau semua yang hadir ini faham, Alhamdulillah. Saya bercakap secara realiti, dan majoriti kita umat Melayu ni tak faham. Jadi kalau guna istilah yang digunakan oleh Quran, Samu ialah kawasan tempat tinggal yang amat panas, teramat panas tempat tinggal itu. Rumah ada disediakan, tapi suasana di situ panas sangat, tak mampu untuk ditinggalkan. Tapi disediakan sekarang untuk orang yang sombong di dunia ini, untuk orang yang tak melaksanakan perintah Allah, untuk orang yang berkekalan dengan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, tempat tinggal ini sifatnya ialah hamim. Air banyak, tak terputus pun air. Tapi air di situ ialah air yang hamim, air yang panas. Air yang panas. Tempat tinggal itu, taman itu. Yang ketiga, taman itu ada rumah, disediakan taman-taman perumahan yang cukup. Ada pokok-pokok, ada tempat-tempat teduh. Tapi mi yahmum, dari tempat teduh yang nama dia Yahmum. Yahmum ini ialah tempat-tempat peneduhan yang penuh dengan asap tebal yang tak boleh bernapas. 3 je yang Allah siap kepada orang yang disebut tadi. Agak-agak siapa nak daftar? Kena yang hadir ini register dengan imam untuk mendapat tempat ini. Nah, benda ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Waqiah, muka surat 535. 535 surah Al-Waqiah tentang ashabus syimal. Apa ni? Penghuni-penghuni neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala siap sedia. Dan sifat-sifat tempat ini begitulah yang kita baca, ya apa jenama-jenama tempat ataupun suasana-suasana tempat itu. Baik. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin. Dia berada dalam keadaan samum, kan, dalam keadaan suasana angin yang banyak, tapi angin itu angin yang panas. Angin yang panas.
Wa hamim, ada air tapi air yang panas. Ada tempat tinggal, wa dhillin min yahmum. Ada tempat tinggal, ada tempat-tempat teduh, tetapi min yahmun. Yahmum ini ialah asap tebal yang penuh dengan kepanasan. Asap tebal macam kebakaran tu telah disediakan. Siapakah yang layak di tempat ini? Kita tengok kemudian. Kita nak tengok sekarang ini ada lagi tempat tinggal yang kedua yang sifatnya istimewa, antaranya sidrin makhdud. Tempat tinggal yang kedua ini sidrin makhdud. Dia sifat dia punya design dia. Ada sidrin, ada pokok-pokok yang rendah, pokok-pokok berduri tapi duri telah dibuang, pokok rendah, makhdud, telah disempurna, dilicinkan, cantik suasana itu. Kemudian di sebelah tu ada watalhim mamdud, ada pokok pisang yang telah berbuah di satu peringkat, yang bawah berbunga, bermuda tua, boleh makan. Habis atas dia naik. Itu mamdud. Ini satu kawasan penempatan. Yang ketiga, ma'in maskub, air yang mengalir, cantik, bersih, sempurna, tak pernah putus. Atau sifat yang ketiga. Dan yang keempat ialah sifat tempat yang disediakan itu dhillin mamdud. Bayangan tempat tinggal yang panjang, terrace. Okey, bagus. Saya tak kata terrace, tapi dhillin mamdud, bayangan yang panjang menjadi tempat tinggal. Lagi sikit ada rasa. Kemudian di situ juga ada uruban atraba. Ada uruban atraba. Uruban ialah wanita-wanita yang sempurna kejadiannya, yang asalnya isteri-isteri kepada manusia di bumi, telah dimodify. Silap nak modify ke apa? Salah nak modify ke? Hak lah ni, hak kita lah ni dah tua dah, mula seronok shopping masa nikah pula kan. Siapa lah ni kat bila tua nak cari hak lain. Hak ni hak tak nak tinggal, hak nak tinggal ni. Ingat, yang ni jadi baik, akan dimodify balik. Jadi inna ansha'nahu hunna insya'a faj'alnahunna abkara. Kami jadikan semua wanita-wanita yang sekarang ini orang tengok pun tak minat dah, tetapi Allah akan tukar balik jadi abkar, jadi wanita-wanita muda yang cantik, yang sempurna, yang tidak digunakan lagi. Isteri kita juga. Sebab itu dengan iman yang sempurna boleh menjadikan proses kemudaan, keremajaan dan kesempurnaan ini berlaku di akhirat. Ini antara tempat ini, tempat yang disediakan. Okey, siapa nak register tempat ni? Saya mula-mula sekali minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kriteria sifat yang perlu dibuat untuk dapat tempat ni? Pertama apa dia? Ada sidrin makhdud. Yang kedua, talhim mamdud. Yang ketiga, wa dhillin mamdud. Yang keempat, wa ma'in maskub. Dan yang kelima ada lagi saya tertinggal, wa fakihatin katsira. Buah-buahan berbagai-bagai di situ. Dah masak, dah siap. Pokok pisang, kenapa pokok pisang ni disebut talhin mamdud? Pokok pisang yang berbuah, yang cantik, yang teratur. Ini kawasan perumahan yang telah disediakan oleh Allah, satu tempat. Okey, boleh ha? Siapa nak yang ni? Kat tangan? Tak berani nak kat tangan. Nak akak hati je. No. Yang tadi nak akak kat tangan. Yang kedua, samu. Angin ada, tapi angin yang panas. Tempat tinggal ni, rumah ada, rumah yang miyahmum, rumah yang penuh
dengan kepanasan dan asap tebal. Air ada, air min hamim, daripada hamim. Apa ada? Dua penempatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang akan kembali ke rumah masing-masing besok. Allahu akbar. Macam mana saya nak dapat ni? Kenapa saya nak pilih nombor yang pertama tadi? Satu kawasan yang penuh dengan samum, angin yang panas. Satu kawasan yang penuh dengan hamim, air yang panas. Satu kawasan yang perumahan yang penuh dengan asap-asap tebal yang tak mampu bernafas. Bolehkah duduk kat sana? Boleh tak boleh? Telah disediakan. Kriterianya yang pertama, wakanu, ayat yang berikut, ayat selepas tu, surah Waqiah. La baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Antara kriteria ataupun sifat yang layak mendapat tempat itu, yang mesti kena dapat tempat itu ialah orang yang nama dia mutrafin semasa di dunia. Mutrafin, taraf, orang jaga taraf. Nak mari masjid, tak cukup tidur, kena tidur dulu. Nak mari masjid, waktu subuh tak cukup tidur. Dia punya timing dia baru 5 jam. Syarat tidur 6 jam, kena bangun pukul 7. Pukul 7. Sebab nak bangun pukul 6, tak cukup lagi syarat tidur 6 jam. Dia tidur lagi. Ada juga orang gitu. Ada jenis orang semayang campur-campur. Dia jamak belakang. Nak sedap berbagai. Dia mutraf ini orang-orang yang mencari dunia lupa akhirat. Orang mencari dunia lupa akhirat. Jaga taraf, jaga keperluan, jaga keinginan, hawa nafsu ataupun keperluan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nak hidup mewah di dunia, Allah tak ambil kira. Ini satu ciri, satu sifat orang dapat tempat tu. Yang kedua, sifat yang kedua ialah wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'azim. Mereka itu syaratnya ialah yusirrun, asarra yusirrun. Dia sentiasa berpegang dengan amalan-amalan syirik. Dia tak boleh nak tinggal amalan-amalan syirik. Bomoh, kalau hilang kapal terbang, cari dengan syirik. Kayu perahu dan seumpama, benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa itu satu cara yang tak boleh ditinggal. Itu adalah satu warisan yang banyak berjaya. Maka dia pegang yang tu, walaupun benda tu adalah benda yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit sikit, pergi cari bomoh. Tak semayang lagi, tak berdoa kepada Allah lagi, cari bomoh dah, cari tilik dah, masalah. Kan? Bila gombok berlaku, bila suami kahwin, dia tak berdoa kepada Allah, suami kahwin lagi lah, kahwin dua. Dia tak berdoa kepada Allah, dia pergi cari bomoh siap. Nak stok suami, nak lemahkan semangat suami, nak lemahkan anggota syahwat suami, kerana kahwin lagi. Benda-benda syirik. Doalah kepada Allah, bagi kuat. Doa suami dengan isteri mustajab dah. Kalau doa isteri mustajab, suami tak boleh kahwin, sebab isteri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami nak kahwin lagi, dia doa pada Allah. Isteri kata, jangan ya Allah, aku tak nak doa ya Allah. Doa kuat-kuat. Jangan dia pergi jumpa bohong, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa banyak kali dah, tapi tak ada habis, sebab isteri saya kuat doa dia. Doa dia lebih mustajab daripada saya. Dia dekat. Ini gini apa, kalau tak nak bagi suami kahwin lebih, ni contoh ni tuan-tuan, jangan marah pula. Doa kuat-kuat isteri.
dengan Allah, makin dekat, badi dekat dengan Allah. Kalau sama-sama dekat, tak tahu mana sah lebih kuat. Dan Allah kata berilah sama-sama baik lagi baik. Jadi kita nak main syirik. Syirik ini dinamakan al-hinthi al-azim. Dia tu apa saja kes buat kerja syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat kelayakan yang akan mendapat tempat tadi. Kita pun banyak masyarakat kita gini dah, duk pegang benda-benda khurafat, benda-benda syirik, duk gantung pada manusia sepatut-patut, tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Untuk mendapat penempatan yang bersifat samum, hamim, yahmu. Sifat yang kedua yang ketiga apa? Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthi al-'azim, kabka syirik. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Sikap cakap, percakapan yang tidak berlapik, yang tak ada ilmu tentang apa? Tentang kehidupan masa depan. Dia kata apa? Bila mati tak ada masalah pun. Mati jadi tanah belaka. Terus Tuhan. Ada Tuhan juga suruh Tuhan. Bila mati tak ikutlah. Orang ni kita kena cari dunia ni untuk hidup. Kehidupan ni kita kena cari. Kita kena jadi terbaik. Bila mati tu suruh Allah lah. Allah nak rana kerja dia belaka. Ini perangai. Dan dia tak percaya adanya kehidupan dengan sebab amal dia. Ini satu sifat lah. Sifat ni orang tak percaya langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanu adalah mereka dulu semasa di dunia, sebab dia layak duduk situ dulu. Yaquluna, mereka selalu bercakap antara satu sama lain. Aidza mitna, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, aidza mitna, bila kita mati, wa kunna turaba, kita jadi dah tanah belaka, a inna lamab'utsun, bolehkah hidup semula jadi manusia seperti biasa semula? Satu lagi dia kata awa aba'unal awwalun. Cuba kita kaji, buat kajian kepada ibu bapa kita lepas, kita tengok dalam kubur, tak ada seorang pun yang masih kekal. Nah, semua jadi tanah habis. Tulang belulang pun dah hancur semua sebahagian. Tak boleh terima lah. Ini salah satu syarat. Syarat ketiga. Orang bercakap gini, dia layak dekat tadi. Nampak tak? Saya percaya belaka, saya beriman belaka tentang akhirat, tapi saya tidak bersedia. Hidup saya bebas. Hidup saya tidak ada ruang pun untuk rumah-rumah Allah. Hidup saya tak ada ruang pun untuk memikir tentang agama Allah. Hidup saya tak ada ruang pun untuk melaksanakan perintah Allah. Hidup saya tak ada ruang pun untuk mengkaji Quran yang memerintah kita melakukan segala perintah Allah. Apakah ini dikira orang yang berkata demikian? Cuba kaji, cuba fikir. Kita beriman dengan hati, tetapi di seluruh amalan kita tidak langsung melihat kepentingan Allah. Al-Quran, hukum-hukum Allah diletak di tepi. Sedangkan dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah kata, Allah berfirman, "Wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Surah Al-A'raf ayat berapa? Ayat 30-an. 30-an tu maknanya ayat 30 ke atas lah. Cuba tengok. "Wa man azlam mimman iftara." Siapakah yang lebih jahat, lebih zalim dari orang yang iftara 'ala Allahi kadhiba, mengada-ngadakan terhadap agama Allah, kehidupan beragama ini satu pembohongan. Au kadzdzaba bi ayatihi, ataupun dia menolak, mendustai ayat-ayat Allah. Orang yang paling zalim. Gak kita duk fikir sekarang ni,
Hukum Allah dah laksana lagi tuan-tuan. Bila zaman kita tak dah apa, kita dah pencing, kita umur 70. Nak tengok bila ayat-ayat Allah dia, hukum-hukum Allah dilaksanakan. Brunei dah buat, kita dah lagi macam mana? Kita ni kerajaan, kita ini rakyat, sama-sama kena fikirkan. Takkan kita kata tak apalah, kita rakyat ikut kerajaan. Kita kena fikir, kena bantu kerajaan dalam melaksanakan perintah Allah. Orang yang ada tangan, ada kaki untuk sampai ke peringkat pemerintah, kena beritahu dia. Kena bersama untuk memberitahu bagaimana nak laksanakan perintah Allah. Kalau tidak, sama-samalah kita masuk neraka. Sama-samalah kita tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba lihat surah Al-A'raf juga ayat 38. Ni sekaligus bab tadilah, bila kita tempat yang kedua tadi, tempat yang pertama tadi yang bersifat samum, hamim, yahmum, kalau kita tertempah ataupun terpaksa ditempah untuk kita, ini keadaannya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 38. Muka surat 155. Saya nak cerita tempat ni dululah, keadaan dan bagaimana kita kena keadaan sana. Dahlah keadaan panas, air panas, udara panas, tempat yang panas, tidak ada kemuliaan langsung, tidak ada keistimewaan langsung seperti tempat yang pertama tadi, yang kedua tadi. Bila duduk sini nak mari ke penempatan ini, dia ada satu tempat, nama dia tempat perhimpunan sementara. Tempat perhimpunan sementara untuk sampai ke tempat ini. Disebut perhimpunan sementara ni dalam ayat 38 surah Al-A'raf. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Sama ada duduk dalam neraka dah ataupun dalam tempat pada zahir ayat itu dia duduk sebelum dia masuk ke neraka, ke tempat tadi itu. Qala, berkata Allah. Setengah ulama kata qala ni qala khazin jahannam, yang jaga neraka tu. Setengah ulama kata qala ni qala Allah. Berkata Allah kami yang satu. Udkhulu fi umamin, masuklah dalam kumpulan umat ini. Qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Mereka ini telah dicapkan sebagai orang golongan yang tadi, yang menempah tempat tadi, yang samum, hamim, yahmum tadi, yang penuh kepanasan tadi. Kemudian dia masuk kumpulan demi kumpulan. Masuk satu kumpulan masuk, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kumpulan masuk, dia melaknat saudara dia. Kaulah sebab aku masuk, kaulah sebab aku masuk. Melaknat antara satu sama lain. Hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga semua berkumpul duduk dalam kawasan sebelum masuk ke dalam neraka, duduk di kawasan perhimpunan. Dimasuk ke kawasan tadilah penempatan yang saya gunakan, penempatan apa kita nak guna, yang special ke tak special, neraka lah penempatan itu. Kemudian bila masuk berkumpul semua, berjumpalah antara satu sama lain. Satu kumpulan tengok YB ada, bos ada. Kata yang masuk terakhir sekali, yang masuk dulu bos-bos kawasan ni. Orang besar-besar masuk dulu kawasan ni. Bila dia masuk, qalat ukhrahum, berkata orang yang masuk akhir sekali, liulahum, bagi orang yang masuk awal-awal. Tu kata. Betul. Dia kata, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, orang ni lah yang menyebabkan aku sesat dulu di dunia.
Ni, pokok ni sesat. Biasanya orang menyesat ni orang kuat-kuat je sesat orang lemah. Jadi kita kata orang ni orang yang atasan-atasan, orang yang menjadi pemimpin, official yang besar yang tidak beri ruang kepada anak-anak buah semayang dan seumpamanya. Besok jumpa orang besar ni masuk dulu, orang kecil-kecil ni masuk kemudian. Dia masuk-masuk jumpa, dia kata, "Ya Allah, pokok ni lah yang menyesatkan kami di dunia. Fa'atihim adaban di'fam minan nar." Ya Allah, berilah kepada orang ni gandaan-gandaan azab neraka-Mu. Yang masuk awal bos sebut dia, tengok, orang kita juga masuk. Kau doa pada aku ke? Masya Allah. Lalu berkata orang yang masuk tu, yang masuk mula-mula tu, sebelum tu Allah sebut, tak apa, masuk dulu, duduk dulu, rehat dulu. Ada qala Allah likullin dhifun walakin la ta'lamun. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Mu tak tahu je. Duduk rehat dulu. Nanti tu tempat kamu tu. Tempat kamu bagaimana? Samum. Tempat kamu bagaimana? Hamim. Tempat kamu bagaimana? Yahmum. La baridin wala karim. Masuk semua rehat dulu. Kemudian waqalat ulahum li ukhrakum. Hak masuk awal tu pun sebutlah tadi kan, hak masuk akhir dia kata, "Ya Allah, puak ni lah menyesatkan aku, maka gandakanlah azab pada mereka ni lebih gandaan daripada kami." Allah kata tak apa, setiap orang dapat. Duduk dulu. Macam perhimpunan agung. Kita cakap sedap, tuan-tuan kita kena sedia juga. Dah, ustaz pak mengajar ni pun kena juga. Dah lah mari sembahyang seorang subuh ni. Dah, tahu tak cukup markah. Sebabnya kereta tak ada minyak. Kat rumah tak ada air, nak ambil sembahyang lambat. Lepas tu bawa kereta lupa nak berminyak pula. Sampai tengah jalan habis minyak, lambat. Sampai sini subuh tak dapat berjamaah. Kurang mereka. Ya Allah, lembahnya saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tak potong berkah. Sebab niat saya bangun awal tadi, niat hari ni panjang awal sampai kat sini, rupanya tak sempat sembahyang subuh. Ya Allah, berjamaah. Tu qada-qada yang Allah tetap supaya kita mikir cari makan ni pun kena berhati-hati juga. Nah, berbagai-bagai cara. Jadi kita cakap tuding awak kita ada 4 jari. Kita kena baiki orang bercakap. Berat tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pemimpin, ustaz-ustaz berkata kepada anak buah dia, balik ustaz hak jahat lah, saya tak sama. Adakah ustaz jahat? Tak kena juga istilah tu, bukan ustaz jahat. Masyarakat, kalau ustaz tak sampai berdakwah, macam mana? Saya tak sampai, saya duduk diam, saya takut kepada orang lebih daripada takut pada Allah. Allah tanya kita, ustaz ni sebenarnya tidak semestinya agama, orang yang bijak pandai. Orang bijak pandai pun ustaz juga. Ustaz dalam ekonomi, ustaz dalam, cuma istilah kita je. Istilah kita je bila ustaz ke bab agama. Istilah international, ustaz ni profesor. Profesor ni berbagai-bagai bidang, kan? Gitu. Baik. Hak masuk pertama tadi dah kau kata kepada aku, kau doa pada Allah supaya Allah ganda kepada aku. Dia kata apa? Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Hak pertama kata apa? Mu tak sedap cakap besarlah. Kita sama-sama duduk sini dah. Engkau dah duduk sini ni tak ada tempat dah lain. Aku pun dengan kamu ni laisa fama kana lakum, dan tidak ada apa untuk kamu terhadap kami ni min fadlin, apa-apa lebih, sama saja. Mu cakap aku cakap pun, mu ikut aku ikut mu pun sama je. Kita duduk dalam neraka dah.
Lalu kata Allah, fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Maka sekarang masuk semua kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usaha yang telah kamu laksanakan semasa di dunia. Ya Allah, muslimin muslimat sekalian, kita sesusah-susah kita duduk di dunia ni, tak jumpa tempat yang bernama Samu, udara yang amat-amat panas. Contoh pergi Mekah kan ada, masa musim panas, ada tak orang Mekah musim panas keluar daripada Masjid Nabi ke Masjidil Haram, duduk kawasan tu, boleh pijak tak tanah sini? Tak boleh pijak, panas sangat, udara pun udara panas. Tapi masuk dalam masjid sejuk, pada ekor. Tuan-tuan tak pergi lagi Sudan, musim panas dia. Musim panas dia naik 50. Panas sangat-sangat. Lepas tu ada Yahmum, ada debu yang panas. Satu ketika dia mari angin, dia pusing debu. Pusing debu naik ke atas, siang menjadi malam. Kita buka lampu, kereta pun tak nampak. Itu dia panggil Yahmum. Tak nak hidup gini, tak rak nak hidup gini. Susah di dunia lebih baik susah di dunia. Walaupun tak makan 2-3 hari pun sanggup daripada duduk di tempat itu. Itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni kita nak cerita pasal tempat yang tidak istimewa, tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, apa sebab yang menyebabkan mereka begini? Di ayat-ayat berikutnya Allah beritahu, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mendustakan dengan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan sombong takabur tentang ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka semua pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk syurga, sehinggalah unta akan masuk lubang jarum. Allah, wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami akan balas orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannam mihad min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Macam mana nak tepah ke tempat ni? Tak nak saya, kita minta jauh pada Allah daripada menempah tempat yang begini tuan-tuan. Baik, kita tengok tempat yang kedua. Pukul 7 pagi, kita ambil 10 minit lagi. Tempat yang kedua ini, syarat-syarat kelayakan untuk mendapat tempat yang kedua, yang tempatnya istimewa. Ada apa? Sidrin makhdud, pokok-pokok rindang penuh dengan kemudahan. Ada talhim mandud, ada pokok pisang yang berbuah yang tidak pernah putus buahnya. Ada maskub, ada air yang jernih cantik. Ada apa lagi? Zillim, ada bayang-bayang pokok, tempat-tempat teduh yang mamdu, yang panjang, yang sentiasa dinikmati. Ada lagi fakihah kasirah la maqtu'ah, tidak pernah terputus. Buah-buahan ini tak ada musim. Wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan. Dan ada isteri-isteri yang cantik, rumah-rumah yang sempurna. Ini tempat. Apa syarat dia? Nak tahu syarat? Antaranya disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Bukan, ayat 15. Ayat 15. Payah nak buat, tapi cubalah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Tadi tu nama dia jannat wa uyun. Syurga-syurga, taman-taman syurga dan mata air-mata air.
akhidina ma atahum rabbuhum, mereka akhidhi, menerima segala apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Apa sebab mereka mendapat tempat yang kedua itu tadi? Antaranya ialah innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Tadi innahum kanu qabla dhalika mutrafin, mewah, ni muhsin. Salah satu sifat orang yang nak layak masuk tempat yang kedua tadi ialah muhsinin. Satu, ihsan ni darjah ihsan. Ihsan itu perlu pada tajuk perbincangan lah, nak jadi orang muhsin ini. Yang kedua, sifat dia kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka semasa dunia sedikit sahaja malam yang mereka guna untuk rehat. Yahja'un, untuk tidur. Penat yalah, nak dapat benda gitu sedap sempurna kena penat di dunia. Yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun, mereka ini bangun awal lagi sembahyang subuh. Pada waktu sebelum subuh, waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka itu minta maaf kepada Allah apa-apa yang lepas daripada kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, harta mereka ada hak-hak bagi orang yang meminta dan orang yang susah yang tidak meminta. Dia ada bagian bahagia. Orang minta, dia tak kecewakan orang minta, dia bagi. Ini kena belakang kita ni muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi merupakan tempat mereka pergi, mereka ziarah ke sana kemari, tetapi bila melihat kebesaran-kebesaran Allah, mereka merasa yakin terhadap tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala sediakan kepadanya di akhirat. Meyakinkan, tengok tanda-tanda kebesaran Allah, meyakinkan dia. Tengok bukit, ya Allah, tak ada seorang pun boleh buat bukit. Tengok langit, tengok segala-gala ciptaan Allah, meyakinkan dia akan hakikat hidup ini. Itu yang kelima. Yang keenam, wa fi anfusikum afala tubsirun, dia pun duk tengok diri dia masing-masing, tengok, perhatikan kepada ciptaan Allah kepada diri dia. Dulu aku kuat, dulu aku hebat, dulu aku segak, sekarang aku dah sakit lutut, lengah lutut, duduk sekejap aku sakit dah, duduk 2 jam tak ada masalah. Apalah aku ni, ya Allah. Berakhir, dulu kawan aku tu hebat, sekarang dah tua. Sekarang dulu dia hebat, sekarang ni dah meninggal. Fikir tentang diri masing-masing kita. Ini sifat orang yang layak mendapat tempat yang kedua itu. Yang keenam. Yang ketujuh, wa fis sama'i rizqukum. Ini tak ada sebab lah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala bila berhajat. Itulah di antara 6 ataupun 7 sifat-sifat orang yang layak mendapat tempat yang kedua tadi, iaitu yang bersifat sidrin makhdud, yang bersifat talhin mandud, dan akhirnya. Tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan tempat ini. Jangan cari jalan untuk dapat tempat yang pertama tadi. Walaupun dia nama tempat yang pertama, tetapi tempat itu bahaya, tempat itu panas, tempat itu tidak sejahtera. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita menjadi orang muhsin. Marilah sama-sama kita menjadi orang yang kurang tidur kerana mencari keredaan Allah. Marilah sama-sama kita istighfar di waktu-waktu pagi. Marilah sama-sama kita infakkan sebahagian daripada harta kita ke jalan-jalan yang benar. Kalau kita bagi pada keluarga yang susah pun dikira infak juga.
ada keluarga kita yang susah, yang berhajat, itulah yang lebih diutamakan, kita bantu dia. Dan marilah kita jadikan kehidupan di bumi ini menambah-nambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tengok diri kita makin hari makin lemah, makin hari makin kurang kuasa dan tenaga, maka bersegeralah mencari bekalan-bekalan untuk kita sampai kepada Allah, dan Allah tempatkan di tempat yang bernama Jannat Al-Firdausi Nuzula, syurga yang paling tinggi yang disebut syurga Firdaus, tempat turun persinggahan kita insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan mengekalkan petunjuknya kepada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang Islam seluruhnya di dunia ini ya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Macam khutbah pula. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.